Assalamualaikum, saya Nur Syamina binti Muhammad Hairul. Student ID saya 2020710117. Di sini, saya ingin membentangkan tugasan pengajian Melayu 2 MPU 1203 yang bertajuk Bahasa-Bahasa di Sarawak. Bumiputera di Sarawak. Sarawak mempunyai bilangan penduduk pelbagai etnik yang paling banyak antara negeri Malaysia, iaitu seramai 2.07 juta orang. Sebagai ibu negeri, Kuching merupakan tuan rumah kepada 458,300 orang. Hal ini menyebabkan ia menjadi bandar yang mempunyai penduduk yang terbanyak di Sarawak dan mendapat kedudukan yang ketujuh di Malaysia. Sarawak mempunyai 29 etnik besar buat setakat ini yang dikemukakan. Kesemua kumpulan etnik ini mempunyai bahasa, kebudayaan dan cara kehidupan yang tersendiri. Etnik di Sarawak terbahagi mengikut kawasan penempatan seperti pesisiran pantai, lembah sungai, daerah pendalaman dan kawasan tanah tinggi. Kawasan yang paling padat dengan penduduk adalah di dataran pantai, lembah sungai di bahagian barat Kuching dan kawasan antara Sungai Kayan dan Sungai Mukah. Corak penempatan dan taburan penduduk yang berselerak di Sarawak menyebabkan mereka tidak banyak berhubung dengan orang luar. Keadaan ini mendorong setiap kelompok etnik membentuk identiti kebudayaan masing-masing mengikut persekitaran. Seperti yang saya katakan tadi, di Sarawak mempunyai 29 bahasa-bahasa di Sarawak. Contohnya yang seperti yang saya nyatakan di sini. Okey, di antara 29 etnik di Sarawak, saya akan kupaskan sedikit bangsa Kedayan kerana saya berbangsa Kedayan dari Berkenul. Okey, bangsa Kedayan merupakan salah satu bangsa yang menetap di Kepulauan Borneo, dipercayai berasal dari Brunei dan berhijrah ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Di negeri Sarawak, kebanyakan bangsa Kedayan menetap di daerah Berkenul. Selain itu, bangsa Kedayan juga boleh ditemui di daerah Limbang dan Lawas. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Kedayan, bahasa de facto ataupun Brunei. Sebahagian kaum Kedayan di Labuan bukannya orang pantai dan cenderung menetap di kawasan pendalaman, manakala sebahagian yang lain lagi menetap berhampiran pantai. Rumah-rumah di kampung dibina agak dekat antara satu sama lain mengikut pola kelompok dengan taman-taman bercabang. Kaum Kedayan Brunei menjadi penduduk majoriti dan memegang kuasa politik di Pulau Bebas Cukai itu. Seterusnya, asal-usul puak Kedayan di Brunei. Kedayan merupakan bangsa campuran orang Jawa dan masyarakat Melayu Brunei yang mana peristiwa Sultan Brunei kelima iaitu Sultan Bolkiah di antara 1473 sehingga 1521 yang rajin singgah di tanah Nusantara seperti di Kepulauan Jawa, Sumatera, Kalimantan dan termasuklah di tanah Filipina. Dan di tanah Jawa, baginda dapat melihat aktiviti orang Jawa yang rajin bercucuk tanam dan berpadi, dan mereka ini dikenali dengan jadi bertanam. Hasil tangan mereka yang banyak membuahkan hasil. Maka baginda segera menawarkan mereka untuk menetap di Brunei. Setelah Brunei, banyak aktiviti pertanian dibuat dengan giat dan banyak hasilnya. Lalu baginda memberikan hadiah. Di sinilah bermulanya ikatan pertalian dan persaudaraan orang Jawa melalui perkahwinan campur dengan masyarakat Melayu Brunei, sehingga pada masa kini pula
Kedayan banyak menetap di daerah Temburong, Tutong, Belait dan Brunei dan Muara ataupun Jerudong, dan kemudiannya berpindah rendah. Ada yang menetap di Sabah dan di Sarawak. Di sini sedikit saya akan terangkan bahasa Kedayan. Bahasa Kedayan merupakan satu dialek bahasa Melayu. Abjad bahasa Kedayan hanya terdiri daripada 18 huruf seperti berikut. 3 vokal iaitu A, I dan U. 15 konsonan iaitu B, C, D, G, H, J, K, L, M, N, P, S, T, W dan Y, kecuali dipengaruhi oleh bahasa Melayu yang dipelajari oleh orang-orang Kedayan sebagai lingua franca. Vokal O dan I hampir tidak wujud dalam perbendaharaan kata bahasa Kedayan. Umpamanya besar, dan dalam bahasa Kedayannya besar otak ataupun otak bola ataupun bula. Vokal O hanya wujud sebagai gandingan kepada konsonan R. Umpamanya telur, untuk telur, dengan O berfungsi sebagai konsonan gantian. Konsonan bahasa Melayu yang ditinggalkan oleh bahasa Kedayan ialah F, Q, R, V, Z. X tidak wujud dalam abjad bahasa Melayu. Bagaimanapun, ketinggalan konsonan R merupakan satu huruf paling nyata, bergantung kepada bunyi dan gandingan huruf. Perkataan bahasa Kedayan akan berbunyi seperti berikut. R, A. Umpamanya besar menjadi basar. Nombor 2, fikir. Tapi dalam bahasa Kedayan, PK. F ditukar kepada P, jadi PK. Dan ataupun O ataupun R. U. Okey. Di sini macam telur, talo. R ditukar kepada O. Atau talur, inga ataupun aing. Kecuali ketika mengikut dasar sistem ejaan bahasa Melayu yang menetapkan bahawa semua perkataan pinjaman perlu sedapat-dapatnya mengekalkan bunyinya. Bahasa Kedayan hanya menggunakan 18 huruf yang tersebut. Terima kasih saya ucapkan. Ini sahaja untuk kali ini. Sampai berjumpa lagi. Bye.